Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat. Wala taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una. Ya Allah, jangan kau jadikan di kalangan kami dan jangan kau jadikan apa yang ada pada kami, dan jangan kau jadikan mereka yang bersama-sama dengan kami syaqiyyan wala mahruma, mendapat penderitaan dan juga kesengsaraan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, terangi hati-hati kami ini dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Sebagaimana engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Tuan, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sambung ke surat yang kelima. Pada bait syair yang seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata musannif, semoga dirahmati Allah dan semoga ilmunya memberkati ke atas diriku dan diri kamu sekalian di dunia dan di akhirat. Lakin minat tatwil killatil himam fasara fihi ikhtisaru multazam. Yakni tetapi ia cenderung daripada panjang kitab Usuluddin yang dikarang oleh ulama yang dahulu, maka inilah cita-cita dalam membicarakan di dalamnya. Maka jadilah ikhtisar di dalamnya itu wajib atas kifayah bagi ulama radhiyallahu anhum. Syahdan, bermula wajib dituntut oleh sekalian orang yang mukallaf itu tiga perkara. Pertama, ilmu tauhid, iaitu yang dinamai ia ilmu usuluddin, dan ilmu sifat dan ilmu kalam. Dan kedua, ilmu fiqh, dengan sekadar yang menghasilkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, ilmu tasawuf namanya. Maka ilmu yang tiga perkara itu fardu ain, mengenal ia atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Syahdan, erti himam, rencana daripada cenderung hati kepada sesuatu. Dan
iaitu ada kalanya cenderung kepada kemuliaan akhirat, maka iaitu dinamakan nafsun mutmainnah. Maka iaitu dinamai nafsun mutmainnah. Dan ada kalanya cenderung kepada perbuatan yang bangsa dunia, maka dinamai ia nafsun ammarah dan hawa nafsu. Intaha. Yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatis, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allahu Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita diberikan kekuatan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala untuk kita hadir pada malam ini bagi membicarakan atau kita mengulang kaji ilmu yang kita pelajari selama ini, yang difardukan ke atas setiap orang muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabal ilm faridatun ala kulli muslim, atau kama qala. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ain bagi atas setiap seorang muslim, sama ada muslim laki-laki ataupun perempuan. Fardu ain ini maksudnya ke atas setiap, bukan dilakukan sebahagian orang Islam, maka sebahagian orang Islam yang lain terlepas. Tak. Ini bermakna setiap orang Islam tu wajib baginya mempelajari ilmu asas, walaupun cita-citanya selepas ini cita-cita apa? Cita-cita yang besar selepas ini. Walaupun dia meletakkan cita-citanya nak jadi seorang yang hebat, nak jadi seorang jurutera, nak jadi seorang usahawan, angkasawan, olahragawan, tetapi asas kepada setiap semua perkara itu adalah ilmu fardu ain, maka barulah kehidupan kita ini tidak kacau bilau. Kehidupan kita ini tak jadi cacah merbah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang telah beriman, Allah ingatkan pada kita, Allah Ta'ala seru hanya kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala menyeru dengan seruan yang memuliakan orang yang beriman. Allah tak gertak dan Allah tak cabar, tapi Allah seru dengan seruan yang baik. Hei orang-orang yang beriman, ambillah Islam itu secara keseluruhan. Bawalah Islam itu secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Nilai-nilai Islam itu bawa dalam kehidupan kita. Walaupun kita menemui hadis-hadis yang kita kata sangat ringkas, hadis-hadis yang Nabi SAW ingatkan kepada kita benda yang sangat ringan, seperti afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan beri orang makan. Nampak hadis ni remeh je. Bukan berat kita nak buat, hanya menyebarkan salam. Menyebarkan salam bermakna memberi salam. Tetapi bagi orang yang tidak beriman,
agak berat dia nak melafazkan lafaz salam sesama orang yang beriman. Walaupun Nabi mengingatkan kita lagi, agak mudah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, atau kama qala. Tak sempurna iman seseorang daripada kamu, tak sempurna iman, sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Bagaimana dia tak suka orang herdik dia, orang maki dia, orang zalimi dia, maka begitulah patut dia buat kepada saudaranya sebagaimana dia tak suka benda tu. Kita tak suka orang buat pada kita, tapi sebaliknya kita suka buat pada orang. Kita tak suka orang kata kita, kita tak suka orang perli kita, kita tak suka orang zalimi kita, tapi bila kita ada kesempatan, kita kata pada orang, kita zalim pada orang, kita aniaya orang. Walaupun nampak itu benda yang simple dalam kehidupan, tapi inilah Islam. Dan inilah yang nak dibawa dalam agama kita. Sebab tu digandingkan ketiga-tiga ini, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Maka apa yang sebutkan oleh musannif ini sebagai mukadimah, dia nak bicara tentang ilmu fiqh, ilmu usuluddin. Kata musannif, lakin min at-tatwil qillatil himam. Musannif ni dia cenderung pada membicarakan tentang banyak bab-bab usuluddin. Banyak nak sebut tentang bab usuluddin. Sebab tu tajuk kitab pun dia sebut Jauharatut Tauhid, permata ilmu tauhid. Dia cenderung nak bicara tentang akidah. Sebab apa? Sebab sebelum tu kan dia bicarakan tentang perbalahan pendapat di antara guru dengan anak murid dengan guru. Hasan Al-Basri berlawan hujjah dengan Wasil bin Atha. Hasan Al-Basri menggunakan hujjah syarak, Wasil bin Atha menggunakan hujjah akal. Bertembung di antara hak yang batil, pasti kebenaran itu akan tertegak. Maka Wasil bin Atha mufarakah, Mu'tazil. Dia keluar daripada majlis guru dia. Hasan Al-Basri meneruskan kuliahnya. Dan Wasil bin Atha tidak duduk diam, dia mengajar dengan apa kepahaman dia tadi melalui logik akal. Lalu di kalangan anak muridnya tu ada anak murid yang hebat, ada pengikut Imam Jibai. Maka yang berguru dengan Imam Jibai ini pula iaitu Imam Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Asy'ari, Imam Jibai bawa pengaruh tok guru dia dulu, Wasil bin Atha, iaitu berhujah dengan akal. Bagaimana yang saya bicarakan sebelum ni, manusia dewasa ini suka berhujah dengan akal. Manusia pada masa ini suka meletakkan akal dahulu baru melihat syariat. Atau dalam bahasa yang mudah, dia buat dulu baru tanya agama. Dia tak nak tanya agama baru buat. Dah laksana, dah istihar, dah buat kempen tiap-tiap hari dalam TV dan sebagainya, baru tanya pada ulama, baru tanya pada majlis fatwa, baru tanya pada orang yang berkenaan. Kalau ada ulama macam Sultanul Ulama, dia akan jawab terang. Tapi tak ramai ulama yang seperti Sultanul Ulama Imam Izzuddin Abdus Salam. Tak ramai. Itu yang berlaku, buat dulu baru tanya.
Maka ada sebahagiannya ulama ini semata-mata nak menjaga, wallahu ta'ala a'lam, berselindung pada masalah-masalah khilafiyah, nak keluar daripada masalah tu, ataupun tidak faham pada perkara tersebut. Macam berlaku pada tahun 90-an apabila Syekhul Azhar ditanya tentang faedah dividen dalam perbankan konvensional, dan dia tak faham apa dia faedah dividen dalam perbankan tersebut, walaupun namanya itu diubah, yang pada asalnya itulah riba yang berlaku dalam sistem keuangan perbankan. Maka apabila ditanya, dia tidak memahami situasi dan keadaan masalah ekonomi semasa pada itu, perbankan, keuangan perbankan, lalu dia menjawab dividen, faedah ni tak ada apa, halal, padahal itulah riba yang ditukar nama, yang ditukar namanya. Itulah tuan-tuan, bila kita melihat perkara ini berlaku, manusia meletakkan akal dulu. Makna kata senang, macam saya sebut tadi, dia buat dulu. Logik akal boleh, tak ada masalah, dia tak nak tanya pada hukum. Dah masalah baru dia cari Islam, dah masalah baru dia cari agama. Jauh di sudut hatinya seorang Muslim tu, dia sayang Islam, tapi dia tak nak merujuk Islam. Orang yang sayang Islam ni samalah sebagaimana dia sayang Rasulullah, sebab Rasulullah bawa Islam. Cuma nak bagi tahu, jenis yang sayang Rasulullah ni ada 4 jenis. Samalah yang sayang Islam. Rasulullah bawa Islam, orang sayang Islam, dia sayang Rasulullah maknanya. Ada 4 jenis yang sayang kepada Nabi ni. Pertama, Bani Israel. Bani Israel sayang pada Nabi. Yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab sayang pada Nabi, kasih pada Nabi. Yang seterusnya, Raja Hiraklah, dia sayang juga kepada Nabi. Dan yang paling tinggi sayang pada Nabi iaitu para sahabat. Keempat-empat jenis ni sayang pada Nabi, tetapi dalam erti kata kasih sayang mereka itu kasih sayang yang berbeza. Bani Israel sayang pada Nabi ketika mereka dalam susah, mereka memerlukan pertolongan, baru dia cari Nabi. Gitulah sekarang ni, jauh dari sudut hatinya dia Islam, tapi perangai dia nak patah balik pada Islam, dia nak sayang pada Islam yang dibawa oleh Nabi bila dia dalam keadaan susah. Masa senang dia tak jumpa Islam, masa senang dia tak jumpa majlis ilmu, masa senang dia tak jumpa masjid, masa senang dia tak duduk rapat dengan alim ulama, masa senang dia tak duduk dengan majlis-majlis membesarkan Allah, majlis-majlis menyintai Rasul, tak jumpa. Tapi bila dah susah baru nak cari. Ini jenis perangai pertama, jenis nak sayang tu masa dia susah saja. Itu yang berlaku kepada Bani Israel, orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khazraj. Mereka sayang pada Nabi masa mereka dalam kesusahan. Jika tak selesai masalah mereka, sayang pada Nabi dan sanggup buat perjanjian mentaati Nabi ketika di negara Madinatul Munawwarah. Dan perjanjian itu tak kekal lama, mereka mengingkari perjanjian tersebut lalu dihalau daripada bumi Madinah. Sebab itu jangan jadi jenis yang pertama, sayang pada Islam. Jenis yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab ni, kalau nak kata dia sayang pada Nabi,
Lebih kita pada zaman ni sayang pada Nabi. Dia tunjukkan kasih sayang dia tu lahirnya anak buah dari kalangan keluarganya, seorang laki-laki, sehingga dia buat kenduri besar-besaran. Dia jemput seluruh kota bandar dan dia mengumumkan ni anak saudara dia. Sayang daripada Nabi. Dia keliling berapa kali Kaabah. Kita berapa kali je keliling bila anak lahir, cucu lahir, berapa kali tu kan? Keliling marhaban. Bangunlah pakat selawat, baca marhaban, keliling kan. Patu gunting rambut budak tu, letak dalam buah kelapa yang ada isi air kelapa kan. Apa masalahnya minum dulu air kelapa tu, membazir gitu. Bukan tak baik, baik. Tapi lihat pada keutamaan dia pada masa tu. Lihat keutamaan dia. Sayang. Kita sayang nak amal apa yang diajar oleh Nabi, ditunjukkan oleh para sahabat, dibuat oleh para tabi'in. Tapi bagaimana sayang Abu Lahab ni? Sayang Abu Lahab bukan kerana iman. Bukan kerana iman dia kepada Islam itu, bukan iman dia mentaati Allah dan Rasul. Tapi sayang dia kerana Muhammad itu adalah anak saudara dia yang ada hubungan talian darah silaturrahim. Gitulah kita lihat suasana masyarakat pada masa ini, yang kita kena checklist balik diri kita. Kita kena muhasabah balik diri kita. Kita ni sayang, cinta kepada perjuangan Islam sebab apa? Sebab iman kita ke? Atau sebab kita cinta kepada perjuangan Islam tu, di satu-satu jabatan tu ada orang-orang yang dekat dengan kita. Contohnya pengarah pendidikan, Jabatan Pendidikan Islam. Saudara kita senang nak posting, nak tukar, nak apa kan. Jadi sayang pada Islam, tunjuk. Contohnya pengarah Jabatan Agama, tunjukkan, baru dia tunjuk dia nak cinta pada perjuangan Islam, pada sayang Islam. Dua jenis ni yang sayang pada Nabi, dalam erti kata pada masa ni sayang pada Islam yang dibawa oleh Nabi. Dua jenis ni sayangnya tak bagi makna apa-apa. Tak bagi makna apa-apa, sia-sia. Sia-sia. Tapi jenis yang seterusnya ada harapan. Raja Hirakla. Sayang pada Nabi. Ketika Nabi hantar para sahabat dakwah Islam sana, dia tak halau. Dan kita tahu dalam sirah Nabi ini, Nabi berhijrah beberapa kali. Mula Nabi pergi Taif, Nabi kena baling dengan batu. Kita tahu ceritanya. Sampai luka-luka Nabi SAW. Kemudian datang para malaikat. Tengok Nabi luka. Malaikat tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, ingin tak kau aku angkat bukit Gunung Taif tu, aku hempak penduduk yang menyakiti kamu? Nabi kata tak, jangan. Innahum la yahdun. Mereka tak dapat hidayah lagi. Hidayah mereka tak dapat lagi. Tak cukup Taif, lepas tu Nabi hantar lagi, dapat berita pergi Habsyah, diterima oleh Raja Hirakla. Sehinggalah ringkas ceritanya, berita palsu dari Mekah.
Sebab kaum kafir musyrikin tak boleh nak tarik balik sahabat-sahabat yang pergi Habsyah kerana dilindungi oleh Raja Herakla. Mereka hantar utusan nak menghasut Raja Herakla bahawa yang datang ni adalah pengganas, yang datang ni memecah belahkan. Raja Herakla tak terima. Tak terima utusan daripada kaum kafir musyrikin. Lalu datanglah berita-berita, khabar-khabar yang menyedapkan hati para sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Berita mengkhabarkan bahawa jiran tetangga dia, sahabat handai, keluarga dia, semuanya dah masuk Islam. Mereka pun seronok balik. Kita berhijrah dari kampung, pergi KL, pergi mana-mana. Mungkin kerana orang tak terima cara kita nak terapkan nilai-nilai Islam, bawa nilai Islam. Orang hina kita, orang kata kita keluar. Tiba-tiba sampai berita orang kampung kita mengimarahkan surau, mengimarahkan masjid, majlis ilmu. Kita anak jati kampung tu rasa seronok, rasa nak tengok, nak balik. Gitulah perasaan para sahabat balik. Rupanya tak berlaku sedemikian. Balik-balik mereka di pulau dan sebagainya. Rupanya di sebalik hikmah itu, Raja Habsyah telah beriman kepada Allah dan juga Rasul. Tapi dalam tempoh masa tu, dia tidak mengisytiharkan iman dia tu kepada seluruh penduduk je, tapi hanya sebahagian daripada orang-orang kanan yang dekat dengan dia. Buktinya apa? Rasulullah SAW melakukan solat gaib apabila mendengar Raja Habsyah, iaitu Raja Herakla atau bahasa sekarang Hercules, meninggal dunia. Ini jenis yang sayang pada Nabi. Jenis apa? Dalam diri dia tu ada semangat nak sampaikan Islam, nak bawa Islam, nak sebarkan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi dia kata, tunggu, setahun lagi aku pencen, 6 bulan lagi aku pencen. Ada dalam diri dia yang dia tak sabar dah, bahawa aku nak terapkan nilai-nilai Islam ni dalam kehidupan, nak bawa Islam ni dalam kehidupan. Selama ini mungkin kekangan kerana kerja, kekangan kerana pangkat, kekangan daripada jawatan dan sebagainya, ugutan dan sebagainya. Tapi dalam dirinya tetap ada keinginan, aku nak bawa juga. Inilah sumbangan aku. Sebab kita mesti merasai bahawa kita ni mesti cuba dan ikhtiar untuk mati dalam keadaan kita membawa risalah Islam. Sama ada kita ini yang memegang panjinya, ataupun kita ini yang berada pada saf-saf membawa risalah Islam. Saya tadi baru balik, baru sampai ngam-ngam azan dekat rumah. Dapat minum secawan kopi je, azan terus kan. Bila dengar Tuan Guru baru operate, Tuan Guru Datuk Dr. Harundin baru operate, dia buat stand kat sini, jantung dia buat stand, cucuk daripada peha ni buat stand. Kita dengar ziarah doktor kata, Datuk perlu lihat 24 jam lepas keluar ni. Rupanya orang yang dalam dirinya tidak senang melihat Islam ini masih lagi ditindas dan sebagainya, keluar daripada hospital, ambil flight, terus ada program di Langkawi. Ada program di Langkawi. Malamnya ada ceramah, pagi ada kuliah subuh, tengah hari boleh khutbah Jumaat. Dan program di sepanjangnya, sampai dia balik pula. Balik, sepatut malam tadi ada kuliah, dia collect. Tak dapat datang kuliah, tidur. Bangun pagi tadi dalam keadaan tak kuat. Tapi bila dia dengar
ada 150 orang nak jumpa datuk, nak jumpa tuan guru. Hari ni hari dia merawat, ada jumpa. Allahu Rabbi. Dalam keadaan malam tak lalu bangun, dia gagahkan juga untuk bangun membantu. Kenapa? Dia kata inilah bekalan aku. Bekalan aku. Aku tak nak mati dalam keadaan tak sebarkan Islam. Ini bekalan aku. Gagah tuan-tuan. Bila habis daripada merawat tadi, kita pimpin nak turun satu anak tangga, nak turun satu anak tangga, turun satu anak tangga, ambil nafas. Dalam keadaan uzur, dalam keadaan tidak terdaya, dalam keadaan doktor suruh rehat. Doktor kata rehat 2 bulan. 2 bulan suruh rehat. Tapi masih bawa risalah Islam. Semangat ulama-ulama yang macam ni yang kita nampak depan mata kita. Kita nak sembang tentang para sahabat, para nabi. Itu yang terbaik. Tetapi kita tak nampak depan mata. Melayu pembacaan, tapi bila kita nampak depan mata, itu yang ulama buat. Allahu Rabbi. Betapa hebatnya kuasa Allah memelihara orang-orang yang membawa risalah Islam. In tansurullaha yansurakum wa yuthabbit aqdamakum. Bantu, tolong agama Allah. Jangan kita duk fikir, aku nak tolong macam mana agama Allah? Apa aku nak buat? Aku tak ada ilmu, aku tak ada harta, aku tak ada. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala berikan kita nyawa, Allah Ta'ala berikan kita kudrat, Allah Ta'ala berikan kita akal. Apa yang ada ni boleh sumbang pada Islam, tuan-tuan. Tapi kuncinya perlu merujuk kepada Islam, perlu merujuk kepada syariat, kan? Kita ada idea nak kembangkan ekonomi Islam. Tengok umat Islam ditindah dan sebagainya. Kalau kita lihat ekonomi sekarang ni tidak dikuasai oleh umat Islam, kan? Tidak dikuasai oleh umat Islam, tapi kita ada idea yang boleh menguasai ekonomi tersebut. Bagaimana aliran duit itu boleh berada dalam keliling masyarakat Islam. Kesumbangkan untuk itu. Dan semuanya ni kembali kepada usuluddin. Sebab tu musannif ni dia kata panjang kitab usuluddin yang dikarang oleh ulama dahulu. Sebab anak kuncinya tadi itu adalah usuluddin. Kita kenal Allah yang menciptakan kita, maka ibadah kita, kita kenal kepada siapa kita beribadah. Kita kenal Allah yang memelihara dan menjaga kita, maka tariq, iaitu perjalanan kita. Ilmu tasawuf tadi, kita lalui lorong-lorong yang menyampaikan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Sebab kuncinya tu usuluddin. Ada dalam syair-syair ulama, kan? Contoh dia sebut siapa mengaji fiqah kemudian dia tak mengaji tasawuf, dia fasik. Siapa mengaji tak mengaji fiqah tapi dia mengaji tasawuf je, faqad tazandaka, dia zindik. Sebab kunci dia tadi kepada ilmu tauhid. Sebab tu kita tengok gitu ulama, walaupun kecil ilmu usuluddin itu, ilmu tauhid itu, tetapi perbahasannya cukup panjang sehingga tidak habis dibicarakan lagi pada masa ini. Walaupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada buku ataupun kitab ilmu tauhid, tak ada Jauharatul Tauhid ni, tak ada kitab-kitab yang lain, tak ada. Tapi mereka kenal Allah melalui apa? Melalui firmanullahu jalla wa ala. Mereka faham. Kita ni tak faham Quran. Kita ni tak faham Quran, tapi buat-buat pandai nak tafsirkan Quran. Sehingga ada yang membuat kita kata perumpamaan
nak menyamakan sesuatu hukum yang qat'i dengan hukum yang tidak qat'i. Kan? Nak menyamakan hukum tersebut. Sebab bukan kita kata mudah dan senang bagi seorang ulama itu nak mengeluarkan fatwanya. Sebab fatwa itu melihat kepada selain daripada masadir syar'i, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, melihat kepada realiti dan suasana wakil masyarakat tersebut. Ulama tu duduk dekat Eropah dalam keadaan umat Islam minoriti, keadaan umat Islam minoriti, dan memang agak sukar bagi pelaksanaan syariat Islam tidak sama dengan keadaan umat Islam yang dalam keadaan majoriti. Umat Islam yang ramai, umat Islam yang ada kuasa, yang ada suara, tak sama. Sebab tu dia boleh kata di sana, sama ada di Amerika ke, di UK ke, di Jepun ke, di mana, yang minoriti umat Islam, dia boleh dikata di sana, kita tidak perlu tergopoh gapah dalam nak melaksanakan syariat Islam. Situasi sana berbeza. Tetapi situasi umat Islam, bukan kita kata tergopoh gapah nak melaksanakan, tetapi kita perlu untuk menyampaikan hal ini, iaitu syariat Allah ini, kepada masyarakat dalam suasana masyarakat majoriti Islam. Dan umat Islam kena tahu ini adalah tanggungjawab, kefarduan bagi umat Islam. Selagi tidak terlaksananya syariat Allah, selagi itulah tertanggung dosa setiap umat Islam di muka bumi. Melainkan dia ada cita-cita untuk perkara tersebut. Man mata walam yaghzu walam yuhaddith bil ghazwi mata syu'batun minan nifaq, wa fi riwayatin mata syu'batun minal jahiliyah. Siapa-siapa yang mati dan dia tidak pernah berjuang memperjuangkan agama Allah, tidak pernah berjuang, walam yuhaddits bil ghazwi, dan juga tidak pernah ada perasaan ingin, cita-cita nak adanya syariat Islam dalam kehidupannya, mata syu'batun minan nifaq, mati dia dalam keadaan nifaq, nafik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain sebut mata syu'batun minal jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wal iazu billah min zalik, minta lindung daripada itu. Sebab tu bila kita belajar ilmu tauhid, kita kena faham tuntutan agama yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita ini tidak boleh kita nafikan walaupun satu huruf daripada tuntutan agama. Kerana itu ulama-ulama dulu dia karang kitab-kitab Usuluddin ni, dia tak karang kitab tu besar-besar. Berbeza dengan kitab fiqh kita jumpa. Kitab fiqh besar-besar. Kalau Majmu' sampai dikarang oleh 3 generasi, Imam Nawawi, Imam Muti'i, Imam Subki, 3 generasi karang Majmu' begitu panjang. Nak bawa sekali tak boleh, 27 jilid. Itu fiqh. Sebab fiqh luas, dia kena sebut satu-satu. Tapi tauhid dia tak luas.
Kitab dia tak ada tebal-tebal, tak berjilid-jilid. Ulama karamatannya. Sebab apa? Sebab dia perlu lebih kepada keyakinan. Lebih pada keyakinan. Bila kita sebut tentang, kita kata, contohnya tentang syariat Allah, berapa ramai yakin dengan syariat Allah? Tentang sistem pendidikan yang diajar oleh Islam, berapa ramai yang yakin? Sebab dia berkait rapat dengan keyakinan. Ada yang tak yakin tu tuan, tak yakin. Apa yang Islam ajar, apa yang Islam suruh, muru auladakum bis-solah, ajar anak kamu 7 tahun, kan? Tapi pula nak buat sistem pendidikan lain. InsyaAllah tahun depan pula 2016 ada sukatan mata pelajaran seks laki-laki. Pula kan. Kita bukan kesian apa, kita kesian dekat cikgu. Kita kesian dekat cikgu. Cikgu yang ngajar mat, anak murid panggil tu cikgu mat. Ngajar bahasa Inggeris tu cikgu BI. Ngajar bahasa Melayu tu cikgu BM. Cikgu yang ngajar subjek seks, masuk tu cikgu seks datang. Tuan, logiklah sikit, masuk akal. Sebab apa? Sebab tidak yakin dengan sistem yang Islam dah susun atur, macam ayat yang saya sebut awal tadi. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Ambil Islam tu keseluruhan. Jangan ada belah-belah bagi ambil Islam. Keseluruhannya. Ini dah ambil Islam pada sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, kahwin lebih daripada satu sunnah Nabi. Itu jelah hujah orang lelaki sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang lain tak nak ambil. Nabi memimpin keluarga, Nabi bawa keluarga dia macam mana, tak nak ambil. Nabi bertegah dengan keluarga dia. Contoh tuan-tuan, kita pergi pejabat atau pergi mana-mana kan. Kadang bos marah orang lelaki tak pakai stokin. Sebab apa? Etika. Tapi kenapa bos tidak marah wanita muslimah yang tidak pakai stokin? Aurat tuan. Kita laki-laki sebagai ketua keluarga, anak, bini kita tak pakai stokin, nampak aurat, nampak betis. Sejauh mana dia berjalan, sebanyak mana laki-laki yang melihat dia, maka dosa seorang bapa, seorang suami masih lagi. Itu bila saya kata bertembung dengan akal, dengan syariat, logik akal, lelaki tak pakai stokin, memanglah nampak tak berapa elok kan. Suara dia pendek sikit, atas buku lali, lepas tu pakai kasut sarung, nampak pula kakinya warna coklat kan. Lepas coklat tu ada pula kudis-kudis apa semua nampak. Yalah, nampak tak elok, tak cantik lah. Kalau perempuan nampak putih, cantik kakinya. Tapi kenapa yang itu tidak ditegur dulu? Tegur yang lelaki tak wajib pakai stoking.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Sebab tu kita melihat bila bertembung tadi, bertembung kan. Satu etika kata begini, satu syariat kata begini. Maka bila berlaku pertembungan tersebut, neraca iaitu pertimbangan yang kita buat adalah pertimbangan agama. Pertimbangan agama. Dan pertimbangan agama ini kita dapat melalui apa? Melalui ilmu yang diwajibkan kepada kita. Sebab tu diwajibkan ilmu fardu ain. Ulama sebut bermula wajib dituntut oleh sekalian orang mukallaf itu 3 perkara. Wajib dituntut oleh sekalian mukallaf. Mukallaf ni kita yang ditaklif, yang dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pertanggungjawabkan kepada hambanya illa wus'aha, melainkan hambanya tu mampu. Allah takkan wajibkan solat 5 waktu kepada kita yang Allah Ta'ala tahu memang kita mampu sebenarnya buat. Allah takkan wajibkan puasa dalam bulan Ramadan sepanjang sebulan kalau hambanya tidak mampu. Tetapi Allah Ta'ala tahu hambanya mampu. Allah tidak akan mengharamkan arak, judi, zina, tilik nasib. Kalau hambanya tak mampu untuk tinggalkan perkara tersebut. Aku sehari kalau tak nukar wawih tak boleh. Tak ada. Satu hari kalau tak beli nombor ekor tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tahu mampu, hambanya mampu tinggalkan benda ni.
innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar, arak, judi, tenung nasib, semuanya itu daripada amalan-amalan syaitan, najis. Rijsum min amali syaitan, najis. Fajtanibuhu, jauhilah benda tu. Sebab tu Allah Ta'ala haramkan. Sebab dia tahu hamba dia mampu buat. Jadi mukallaf ni kita. Jadi diwajibkan kepada kita ni untuk ilmu yang 3 ni sebab kita mampu. Sebab tu tidak diwajibkan hafaz Quran. Hafaz Quran tak wajib. Siapa kata wajib? Tak wajib. Sebab Allah Ta'ala tahu hambanya tak semuanya mampu hafaz Quran 30 juzuk. Yang ada 6,000 lebih ayat tu, yang ada 114 surah, tahu tak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib laksanakan isi kandung Al-Quran. Yang wajib. Kerana dia tahu hamba dia mampu untuk laksanakan tu. Aqimus salah, wajib solat. Wa atuz zakah, wajib keluar zakat. Sebab dia tahu hamba dia mampu buat tu. Maka sebab tu juga diwajibkan ilmu ini yang 3, iaitu ilmu tauhid, yang namanya ada usuluddin, ada sebut namanya ilmu sifat, ada sebut namanya ilmu kalam. Tuan-tuan jangan bergaduh bab nama ilmu. Jangan bergaduh bab nama ilmu. Kita tak tahu 10 tahun akan datang apa pula namanya diberi. Yang penting kita kata metod dia, metodologi. Ilmu ini adalah untuk kita mengenal Sang Pencipta, iaitu Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua ilmu fiqh. Ada juga sebut ilmu syariat. Kalau macam tauhid tadi, mazhab Hanafi sebut fiqhul akbar. Dia tak sebut ilmu tauhid, dia tak sebut ilmu usul, dia sebut fiqhul akbar. Jadi ilmu fiqh ni juga ada yang sebut ilmu syariat, ilmu fiqh. Yang ketiga yang diwajibkan iaitu ilmu tasawuf. Ada yang allergic dengan tasawuf. Ada tuan-tuan allergic dengan tasawuf. Tak apalah, sebut ilmu akhlak. Nabi pun diutuskan untuk membina akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya diutuskan Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Bagi perbaik lagi, akhlak dah ada dah. Kan, akhlak dah ada dah. Tapi nak bagi kemah lagi, bagi perbaik lagi. Dah ada akhlak dah, tahu hormat orang tua, kan, tahu mengasihi budak-budak, kanak-kanak. Tapi Islam ajar lagi hormat yang bagaimana? Hormat yang bagaimana? Kasih yang bagaimana? Islam ajar lagi. Itu Nabi makarimal akhlak, sempurnakan lagi. Dan katanya erti himam iaitu rencana daripada cenderung hati kepada sesuatu, iaitu ada kalanya cenderung kepada kemuliaan akhirat. Itu dinamakan sebagai nafsu mutmainnah, hati jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
nafs mutmainnah, hati yang tenang. Itu yang cenderung kepada akhirat. Maknanya apa juga dia nampak dalam dunia ni yang dia dapat dan dia perolehi, dia nak bawa ke akhirat. Dia berjaya dalam kehidupannya, daripada dia bekerja peringkat bawah, daripada S17, S27, S41, S44, 46, 50, tak tahu 50 berapa dah kan, 52, 50 berapa. Kalau saya orang tanya, saya 57 saja. 5 kaki panjang, 7 kaki dalam. Itu pangkat yang semua kita dapat. Jangan risau tentang gelaran pangkat tersebut. Itu semua dapat. 5 kali 7, semua boleh perolehi. Dia berjaya dalam kehidupan, tapi dia nak guna untuk apa kejayaan itu? Dia mestilah gunakan untuk akhirat. Walaupun manusia pandang dia sebagai, kita kata kalau dalam jawatan kerajaan, kita kata golongan A, yang kita boleh dapatkan tanda tangan dia dan sebagainya. Makna orang hormat dia. Orang hormat dia. Jadi dia gunakan untuk apa orang hormat dia? Dia gunakan untuk nasihat-nasihat agama. Sebab orang yang dihormati saja nasihat dia boleh diterima daripada orang bawah dia. Itu maksudnya nafsu yang mutmainnah. Dekat mana pun dia duduk, dia rasa tenang kerana dia gunakan untuk agama. Kisahlah daripada gaji dia ke, daripada pertanian dia ke, daripada mana-mana sumber yang dia dapat, yang penting yang halal, maka dia gunakan untuk akhirat. Sebaliknya, ada juga manusia yang cenderung hatinya untuk keduniaan, perbuatan yang bangsa dunia. Maka itu dinamakan sebagai nafsun ammarah. Innan nafsa li ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu suruh kepada perbuatan yang jahat. Cenderung dunia ni perbuatan jahat. Sebut awal dah, cenderung dunia perbuatan jahat. Disayang sikit pada dunia, perbuatan jahat. Sebab banyak kita dengar hadis dan juga kita baca Quran tentang Allah Ta'ala mengisahkan dunia ni, tak ada apa-apa. Bila kita lebih sangat kasih dunia sehingga takut kita ni lupa kepada akhirat, kan? Lebih sangat dia sayang rumah dia, takut dia lupa nak jadikan rumah dia tu tempat boleh baca Quran, tempat orang boleh yasinan, tempat boleh orang berkumpul, buat usrah, buat majlis ilmu. Sebab apa? Sebab sayang sangat dengan rumahnya. Orang nak masuk pun jaga-jaga, kan? Orang masuk datang melawat, duduk dekat sofa lama, dia duduk perhati orang tu duduk sofa dia, takut ada melekat seringgam, kan? Maklum sofa mahal. Orang duk pegang meja dia lama, dia duk perhati, takut pecah kat meja. Meja ni 9,000. Saya tak pernah jumpa. Malam semalam pergi rumah kawan, tolong angkat meja. Kata beratnya meja ni. Berat Ustaz, meja ni 9,000. Mak kau, meja pun 9,000. Ya, jahil sangatlah. Aku tak pernah dengar meja sebelum ni 9,000. Tapi tu kali pertama. Aduh, kata dalam dunia ni ada juga jenis manusia minat macam tu. Kalau kau orang kafir tak apa lah, tapi mungkin dia banyak duit, tak ada masalah, kan? Tak tahu mana nak sumbang. Meja 9,000. Tak larat nak angkat. Bukan tak larat nak angkat 9,000 tu. 9,000 tu bila-bila masa nak angkat meja tu, berat. Itu tuan-tuan, ada yang dia cenderung macam tu. Maka ini bila cenderung dunia, namanya nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat. Maka bila kita ada mula perasaan nak menyayangi dunia lebih daripada akhirat, cepat-cepat mula kita buat istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Dunia ni bukan hanya semata harta benda semata-mata. Tuan-tuan, tak faham? Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum. Dunia. Ada rasa lebih kasih isteri lebih daripada akhirat, cepat-cepat istighfar. Takut isteri daripada akhirat, ni syirik.
Dia kata takut anak daripada akhirat, ni syirik. Takut nak tegur isteri daripada di akhirat kita azab, kita syirik. Sebab kita takut pada manusia, yang manusia itu bawah jagaan kita, bawah kawalan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati, atau kama qala. Takut tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala dia datangkan dekat, kadang-kadang dia bagi tarhib, ni syurga, ni ganjaran baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut tarhib terus, ancaman Allah, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni, azab neraka, azab neraka. Sebab tu bila kita kata dunia, kita cenderung pada dunia, maka itu adalah nafsu yang jahat. Kena ingat, dunia bukan hanya semata-mata harta, anak, keluarga, haiwan kesayangan kita, dan apa juga, itulah dunia. Ya Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata tanpa kita sedari. Boleh tarik sekelip mata je. Kereta baru beli contoh kan, baru beli, kita jagalah sungguh, baru beli, Allah Ta'ala nak tarik sekelip mata saja kan. Kita parking tepi jalan, tiba-tiba ada lori terbabas, habis remuk, sekelip mata je Allah Ta'ala nak tarik. Bukan susah. Sebab tu bila ada kecenderungan, cepat-cepat beristighfar kepada Allahu Jalla wa'ala. Kerana itu dinamakan sebagai nafsu ammarah ataupun hawa nafsu. Akhirnya tuan, sikit nanti kita sambung yang panjang. Wa hadhihi urjuhu zatun laqabtuha jawharatut tauhid, jawharatut tauhidi qad hazzabtuha. Yakni, dan inilah risalah yang kecil yang diambil ia daripada dalam batu yang sangat kerasnya halnya, iaitu di dalam laut yang sangat dalamnya, yang kunamai ia risalah Jauharatut Tauhid, yang manikam. Halusnya bahasa pengarang. Dia kata dia nak dapat ilmu ni, Allah, nak sampai ke dasar laut, dah turun ke dasar laut tu, dapat batu yang keras pula. Nak gosok dia, nak bagi cantik supaya jadi mutiara. Halusnya bahasa, nak kata ilmu ini ilmu yang perlu dijaga dan perlu kita fahami sungguh-sungguh. Maka iaitu rencana daripada i'tikad dua Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma, dan sungguhnya telah kusucikan ia daripada i'tikad orang-orang yang sesat. Itu nak sebut bahawa kitab ini insya-Allah kita mengaji petunjuk, dia mengambil petunjuk daripada Quran dan sunnah. Wallahu taala a'lam. Ma asabakum min hasanatin fa min Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi, kullum min indillah. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fi 'afiyah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.